Boleh mulakan dah pukul 8 ni. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi, tapi dalam suasana yang berbeza. Kalau hari Sabtu itu kita berjumpa secara bersama muka. Hari ini perjumpaan kita adalah di dalam alam cyber. Kita berjumpa dalam Zoom. Bagi yang mungkin pertama kali menggunakan Zoom, saya rasa cara penggunaan Zoom ni tidaklah terlalu complicated. Sebagai participant, anda perlu masuk menggunakan kod yang diberi dan kemudian just onkan video tu. Dan anda boleh onkan video anda ataupun offkan video anda, dan juga mikrofon saya cadangkan anda offkan dulu mikrofon untuk mengelakkan ada macam dengung-dengung dekat telinga ni. Sekiranya ada soalan boleh onkan mikrofon dan angkat tangan lah. Dalam sistem ni dia ada angkat tangan, raise hand kan. Okay. Sekarang ni kalau tengok pada jumlah partisipan ada 10 orang saya rasa. Tak apa, nanti bila yang lain ni dah masuk, sebelum saya akhirkan sesi ni, boleh tak nanti sesiapa tolong remind saya untuk kita bincang tentang perjumpaan pada minggu hadapan. Jadi nak bincang sekarang sebab ramai yang belum masuk lagi, jadi kita bincang pada akhir nantilah. Cuma minta kalau saya terlupakan tolong. Okey, kita dah bercerita tentang program pemerkasaan usahawan mikro ibu tunggal B40 dalam perjumpaan kita pada hari Sabtu yang lepas. Cuma bila sebut pasal B40 ni, B40 ni, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan B40? Dalam populasi Malaysia, masyarakat Malaysia, bila disusun pendapatan kita daripada bawah hingga ke yang paling tinggi, B40 ni adalah 40% yang mempunyai pendapatan terendah. Dan berdasarkan takrifan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia yang terkini pada tahun 2020, B40 ni adalah mereka yang berpendapatan sehingga RM4,850. Jadi RM4,850 ni maknanya merangkumi 40% daripada populasi Malaysia. Jangan rasa macam kita rasa macam kita ni down sangat bila kita termasuk dalam B40. Sepatutnya kita bersyukur. Sebab apa? Sebab bila kita terangkum dalam golongan B40 ni, kerajaan mempunyai beberapa insentif ataupun privilege yang diberi kepada kita. Contohnya bantuan sara hidup, kemudian semasa COVID-19 berlaku, bawah penjana, banyak juga program-program yang dilakukan mensasarkan kepada golongan B40. Jadi kalau misalnya kata anda punya pendapatan sekarang 4,800, ada orang lain yang berpendapatan 4,900. Perbezaan cuma 100, tapi anda tergolong dalam B40, yang kawan tadi 4,900 tergolong dalam M40. Jadi yang M40 ni tak dapat privilege seperti yang dikecapi oleh golongan B40. Jadi sepatutnya kita berasa bersyukur sekiranya kita tergolong dalam golongan B40. Okey. Apabila kita lihat kepada kehidupan kita, dari segi pusingan hidup kita, dari segi kitaran hidup kita, kita bermula sebagai seorang bayi. Kemudian kita membesar, masuk ke sekolah. Pada waktu itu kehidupan kita macam orang kata apa, problem free. Tak ada masalah. Bangun pagi, nak pergi sekolah, capai beg, pergi sekolah, dah tiba sekolah pun main-main, jumpa kawan, balik rumah, main lagi. Kalau ada homework, buat homework. Kalau tak ada homework, kita main je. Dan kita tak ada masalah. Tak kisah fikir macam mana nak cari duit, tak kisah fikir sama ada kita dapat makan ke tak. Ini sebab
semuanya diuruskan oleh ibu bapa kita. Kemudian kita melangkah ke satu alam lain di mana kebanyakan daripada kita mungkin ada menyambung pelajaran di peringkat kemahiran, sijil kemahiran, ada yang sambung peringkat diploma, ada yang sambung peringkat ijazah. Pada waktu itu kita dah mula pegang duit sendiri. Kemudian kita masuk ke alam pekerjaan. Di alam pekerjaan ini adalah satu alam di mana kita benar-benar merasa cabaran kita rasa mandilah mandi. Air dah ada dah. Mandi betul-betul fresh. Boleh kita sambung okey. Waktu tu kita dah tak bergantung pada ibu bapa kita. Kita mencari pendapatan sendiri. Kemudian kita melalui beberapa peristiwa besar dalam hidup kita. Contohnya kita mendirikan rumah tangga, kita membeli kereta. Itu adalah peristiwa besar yang berlaku dalam hidup kita. Kita terpaksa menyimpan beberapa tahun untuk wang pendahuluan, and then selepas tu kita membayar ansuran bulanan selama beberapa tahun dan beberapa jenis perbelanjaan yang berkaitan dengan pemilikan kereta. And then setelah berkahwin, kita mendapat anak. Itu juga merupakan peristiwa besar dalam kehidupan kita. Apabila kita dapat anak, banyak perbelanjaan baru yang kita terpaksa hadapi. Contohnya menghantar anak ke taska, pampers, susu anak, and then kadang-kadang anak sakit terpaksa pergi ke klinik. Banyak perbelanjaan-perbelanjaan yang kita harus tanggung. Jadi dalam fasa pekerjaan ini, di sinilah kita perlu menguruskan wang kita dengan sebaiknya. Antara peristiwa besar lain adalah membeli rumah contohnya. Kemudian di akhir fasa pekerjaan kita, kita akan bersara. Adakah kita ingin bersara secara selesa? Ataupun kita tak nak bersara? Kita nak kerja sampai hujung nyawa sebab kita rasa kalau kita tak bekerja, kita langsung tak ada pendapatan. Kita tak boleh menyara hidup kita. Adakah waktu kita bersara, kita mempunyai simpanan yang cukup? Adakah waktu kita bersara, kita telah mempunyai aset yang boleh digunakan sewaktu persaraan? Jadi, fasa yang kita lalui dari alam pekerjaan itulah sebenarnya yang kita betul-betul memainkan peranan bagaimana untuk membuat simpanan supaya alam persaraan kita tersebut kita dapat lalui dengan selesa. Dan pengakhiran kita masing-masing akan pergi menghadap Rabbul Jalil. Sekiranya kita pergi setelah kita bersara, anak-anak pun mungkin waktu tu dah lepas, masing-masing dah bekerja, dah habis belajar. Jadi kita tak ada meninggalkan, orang kata apa, bebanan kepada ahli keluarga kita yang kita tinggalkan. Tetapi mungkin juga umur kita tak panjang, kita mungkin meninggal masa anak kita masih kecil. Kita meninggal mungkin masa anak kita masih belajar, bersekolah lagi. Macam arwah ayah saya sendiri meninggal waktu tu, kami adik-beradik 10 orang, semua masih belajar lagi. Tak ada seorang pun yang dah bekerja. Beliau meninggal pada umur 54 tahun. Dan ibu saya adalah seorang suri rumah. Jadi, risiko di dalam diri kita, sekiranya umur kita terlalu panjang, maknanya kita akan melalui alam persaraan yang panjang. Adakah kita cukup aset dan juga simpanan untuk menyara kehidupan kita dalam waktu tersebut? Keduanya, sekiranya umur kita pendek, apakah perlindungan yang kita ada? Insurans ataupun takaful. Okey? Jadi itu adalah sebahagian daripada mukadimah kita punya topik pada hari ini. Dan semuanya adalah berkisar kepada pengurusan keuangan peribadi ataupun pengurusan keuangan keluarga. Jadi sebelum saya meneruskan dengan slide yang berikutnya, marilah kita sama-sama melihat video yang telah saya sediakan. Dan selepas kita melihat video ini dalam lebih kurang 4 atau 5 minit, kemudian kita akan sambung dengan perbincangan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita di dalam segmen pengurusan wang keluarga
khas untuk ibu tunggal B40 yang menjalankan perniagaan mikro. Topik kita pada kali ini ialah teknik envelope. Agaknya apa tu teknik envelope ya? Di dalam kehidupan seharian kita tidak dapat lari dari membelanjakan wang pada perkara-perkara yang kita rasakan perlu. Perkara-perkara asas seperti membeli barang-barang dapur, ikan, ayam, sayur-sayuran, beras, garam, gula dan sebagainya. Kita juga tidak lepas dari perbelanjaan mengisi minyak kereta ataupun minyak motor. Kalau kita tidak punya kenderaan sendiri, kita masih perlu berbelanja untuk pengangkutan seperti tambang bas, komuter untuk ke tempat kerja, teksi dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga membelanjakan sebahagian wang kita untuk perbelanjaan anak-anak. Bagi yang ada anak yang masih kecil, perbelanjaan susu anak, pampers, taska agak besar juga pada zaman yang serba mahal sekarang ni. Bagi yang ada anak yang bersekolah, duit belanja tiap-tiap hari perlu dibekalkan. Ada juga perbelanjaan lain seperti membeli alat tulis, membeli buku dan juga perbelanjaan-perbelanjaan yang lain. Kita juga tidak lepas dari membayar bil elektrik, bil air, bil indah water. Kalau tak bayar, air kena potong pula, lagi susah. Bagi yang ada kemampuan yang lebih, bolehlah melanggan Astro, tetap kena bayar setiap bulan. Contoh perbelanjaan-perbelanjaan yang disebutkan tadi kebanyakannya berlaku setiap bulan. Malah ada yang setiap minggu ataupun setiap hari. Ada juga perbelanjaan yang perlu dibuat mungkin 2 bulan sekali, mungkin 3 bulan sekali. Contohnya, perbelanjaan untuk servis kereta. Ada di antara kita yang menghantar kereta untuk diservis setiap 5,000 km. Mungkin dalam 2 bulan setengah atau 3 bulan, perlu hantar kereta untuk diservis. Ada yang servis kereta setiap 10,000 km kerana menggunakan minyak full sintetik yang jauh lebih mahal. Tetapi tidak perlu menghantar kereta untuk servis terlalu kerap. Mungkin 5 bulan atau 6 bulan baru perlu hantar semula untuk servis. Setiap tahun juga, ada perkara yang kita perlu lunaskan setahun sekali. Contohnya, insurans dan cukai jalan kereta, cukai tanah, cukai pendapatan, zakat pendapatan. Untuk cukai pendapatan dan zakat, walaupun kita perlu bayar sekali setahun, tetapi ada cara untuk mengurangkan bebanan tersebut dengan membuat bayaran bulanan melalui potongan gaji. Bila bayar sikit-sikit setiap bulan, tidaklah terasa sangat berbanding terpaksa bayar dalam jumlah yang banyak sekali setahun. Langit tak selalu cerah. Kadang-kadang kita ditimpa musibah. Kereta rosak, terpaksa dibawa ke bengkel, kena pula barang yang rosak tersebut berharga tinggi. Kalau kita dimasukkan ke hospital kerana demam denggi, bayaran bil hospital perlu dibayar. Sepanjang masa sakit pula tidak boleh bekerja. Tak bekerja, tiada pendapatan. Ataupun bumbung rumah bocor, paip sumbat dan seumpama dengannya. Semua itu perlukan wang. Cuba kita senaraikan perbelanjaan yang sering kita buat di dalam kehidupan kita. Membeli makanan contohnya. Adakah kita membelanjakan wang yang banyak setiap bulan untuk membeli makanan? Biasanya ya. Adakah ianya penting? Jawapannya ya, ia penting. Pampers dan susu anak bagi yang ada anak masih kecil. Adakah kita membelanjakan banyak wang setiap bulan untuk pampers dan susu anak? Ya. Adakah ia penting? Jawapannya ya. Minyak kereta? Ya, kita banyak membelanjakan wang untuk minyak kereta dan ianya juga penting. Ada juga perbelanjaan yang agak tinggi tetapi perkara tersebut tidak penting. Contohnya kita membeli pakaian berjenama mahal sebab ingin sama-sama seperti kawan-kawan lain. Telefon pintar canggih yang mahal, model terbaharu, semata-mata kerana ingin bergaya. Padahal kita boleh saja menggunakan telefon pintar yang biasa, sekadar boleh menjalankan fungsi-fungsi yang kita perlukan. Sekarang cuba kita buat 4 kuadran. Kuadran pertama, kita senaraikan perkara-perkara yang banyak duit kita belanjakan dan ianya penting. Kuadran kedua, perkara yang banyak duit kita belanjakan tetapi ianya kurang penting atau tidak penting. Kuadran ketiga, perkara yang sedikit duit kita keluarkan tetapi ianya penting. Dan kuadran keempat, perkara yang sedikit kita keluarkan dan ianya tidak penting. Untuk kuadran kedua, perkara yang banyak duit kita belanjakan tetapi ianya kurang penting atau tidak penting, kita panggil kuadran ini sebagai bocor. Duit keluar banyak tetapi manfaat yang kita dapat darinya tidak seberapa. Untuk kuadran tiga, perkara yang sedikit duit kita belanjakan tetapi ianya penting dalam kehidupan kita. Contohnya kita menabung atau melabur sedikit sahaja, padahal ianya memberi pulangan yang tinggi dalam jangka masa panjang dan penting untuk hari mendatang. Kalau kita menabung sedikit saja, kita akan melepas. Jadi, di dalam menguruskan kewangan keluarga, kita harus cuba untuk pertama, mengurangkan kebocoran dan kedua, elakkan melepas. Untuk mengurangkan kebocoran, apa yang boleh kita lakukan? Di antara teknik yang boleh dipraktikkan ialah, pertama, kita perlu ada bajet. Kedua, kita gunakan teknik envelope. Kita akan bincang dengan lebih mendalam lagi tentang bajet di dalam modul 3 nanti. Untuk kali ini, kita cuma bercerita sedikit saja tentang bajet. Teknik envelope pula adalah satu cara mudah yang boleh diamalkan sebagai cara untuk kita kawal perbelanjaan kita. Bajet secara umumnya adalah perancangan kita pada awal bulan
atau sebelum masuk awal bulan tentang apa yang ingin kita belanjakan pada bulan tersebut. Berapa ringgit diperuntukkan untuk makan, untuk pengangkutan, untuk sewa rumah, untuk ansuran kereta, untuk bayar bil elektrik, bil air, untuk perbelanjaan anak sekolah, malah apa sahaja yang kita fikirkan perlu dibelanjakan pada bulan tersebut. Untuk perbelanjaan berkala seperti servis kereta, perlu dibajetkan pada bulan yang kita patut hantar kereta untuk diservis. Untuk perbelanjaan tahunan, kita patut masukkan pada bajet bulan yang berkenaan. Contohnya, insurans dan road tax kereta kita akan tamat tempoh pada bulan Februari setiap tahun. Maka kita perlu masukkan dalam bajet bulan Februari yang kita akan belanja sekian banyak untuk insurans kereta dan cukai jalan. Untuk membuat bajet, kita mulakan dengan jangkaan pendapatan yang kita jangka pada bulan tersebut. Biasanya pendapatan datang dari gaji sekiranya kita bekerja makan gaji atau dari perniagaan. Ini dipanggil sebagai pendapatan aktif. Ada orang yang mempunyai pendapatan tambahan dengan cara menyewakan rumahnya kepada orang lain atau daripada dividen ASB. Ini dinamakan sebagai pendapatan pasif. Kemana perginya wang yang kita dapat? Untuk makan, untuk pengangkutan, untuk sewa rumah, untuk ansuran kereta, untuk bayar bil elektrik, untuk bayar bil air, untuk perbelanjaan anak sekolah, insurans dan road tax kereta, cukai tanah, cukai pendapatan, zakat dan macam-macam lagi. Di antara perbelanjaan ini, ada perbelanjaan yang berlaku setiap bulan seperti sewa rumah, ansuran kereta, bil-bil, belanja makan, duit minyak kereta. Manakala ada perbelanjaan ini berlaku setahun sekali seperti insurans kereta dan road tax, cukai tanah, perbelanjaan sekolah anak pada awal tahun. Perbelanjaan bulanan dan tahunan ini pula boleh dilihat dari segi ada yang tetap jumlahnya setiap kali. Contohnya sewa rumah dan ansuran kereta. Ada pula yang berubah-ubah mengikut kegunaan tetapi mempunyai trend jumlah yang agak seragam setiap kali. Contohnya bil air dan bil elektrik. Ada pula perbelanjaan yang berkala, contohnya ingin bawa anak-anak pergi makan angin semasa cuti sekolah. Itu boleh dikategorikan sebagai perbelanjaan budi bicara. Okey, sebelum kita teruskan dengan slide yang berikutnya, anda semua telah melihat video tadi. Ada soalan tak sebelum kita teruskan? Siapa yang ada soalan boleh onkan mikrofon. Okey, kalau tak ada soalan kita teruskan ya. Okey, jadi dua perkara yang kita cuba capai, pertama elakkan kebocoran dan keduanya adalah elakkan daripada melepas. Jadi cara untuk mengelakkan kebocoran, pertama sekali kita perlu ada bajet dan keduanya adalah teknik envelope yang kita akan ceritakan selepas ni. Okey, bajet ni, bajet adalah apa ada ni? Mohon offkan mikrofon ya kalau tak ada soalan. Sebab dia macam dengar dia macam. Okey, untuk bajet ni sebenarnya adalah rancangan perbelanjaan kita untuk bulan yang mendatang. Biasanya kita sediakan bajet ni, sekiranya sekarang ni bulan September, kita akan sediakan bajet untuk bulan Oktober, November, Disember dan sebagainya. Maknanya bajet ni bukannya perbelanjaan yang sudah berlaku, ia adalah perancangan. Dan bajet ni adalah perancangan yang bertulis ataupun kita rekodkan di dalam komputer. Ataupun kalau ada apps, puan-puan lebih senang dengan apps, gunakan apps. Ada banyak apps yang disediakan secara percuma. Okey. Jadi apakah item-item dalam bajet ni? Kita nanti akan ada satu sesi khas pada minggu ke-4 ya, tentang bajet berhemah. Tapi hari ini saya akan cerita sikit je dulu. Item bentar ya. Okey. So kita sambung semula. Okey. Jadi item pertama kita senaraikan pendapatan kita. Biasanya pendapatan kita mungkin daripada kalau kita berniaga, kita bayar gaji untuk diri kita sendiri, kita letakkan gaji di sini. Kemudian mungkin kita ada dapat bantuan daripada zakat ke, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, ataupun mungkin ada bantuan-bantuan lain. Kemudian
selepas kita masukkan pendapatan, kita masukkan simpanan dahulu. Maknanya kita utamakan simpanan terlebih dahulu sebelum kita tolak perbelanjaan-perbelanjaan. Utamakan simpanan dahulu. Kemudian baru kita tolak perbelanjaan. Perbelanjaan ni terbahagi kepada 3 jenis. Pertama, perbelanjaan tetap. Yang ni macam sewa rumah. Kita tahu tiap-tiap bulan kita bayar contohnya RM400 sewa flat. Ataupun ansuran kereta. Tiap-tiap bulan RM350 contohnya. Jadi yang tu memang dah tetap dan kita tahu tiap-tiap bulan jumlahnya adalah sama. Jenis perbelanjaan kedua adalah perbelanjaan yang berubah. Perbelanjaan berubah ni biasanya disebabkan mengikut penggunaan kita. Contohnya macam minyak kereta. Mungkin ada bulan yang kita guna lebih sikit, ada bulan yang kita guna kurang sikit, ataupun ada ketikanya harga minyak ni turun naik. Walaupun dia berubah, biasanya bila kita prepare budget, kita boleh agak berapa jumlah anggaran yang kita perlu sediakan pada setiap bulan berdasarkan penggunaan kita pada bulan-bulan yang sebelumnya. Right? Kemudian belanja pasar, makan, bil air, bil elektrik, walaupun dia berubah-ubah, kita boleh anggarkan berdasarkan penggunaan sebelumnya. Kemudian ada jenis perbelanjaan yang ketiga iaitu perbelanjaan budi bicara. Contohnya cuti sekolah bulan 12, kita rancang untuk bawa anak-anak kita pergi makan angin sikit-sikit. So kita bajetkan sedikit wang untuk perbelanjaan untuk bercuti pada bulan 12 sebab cuti sekolah. Ataupun pada bulan Februari tahun hadapan, insurans dan road tax kereta kita akan tamat tempoh. Jadi kita masukkan di bawah perbelanjaan budi bicara pada bulan Februari tahun hadapan. Okey. Itu semua sedikit tentang bajet. Kemudian kita masuk kepada teknik envelope. Teknik envelope ni adalah satu cara nak mengasingkan perbelanjaan kita berdasarkan tujuan. Contohnya kita menganggarkan perbelanjaan untuk isi minyak adalah sebanyak RM400 sebulan, minyak kereta. Jadi kita asingkan RM400 sebulan dalam satu envelope khas untuk minyak kereta. Untuk perbelanjaan anak sekolah, mungkin seorang anak sekolah kita bagi RM2 sehari. Jadi kita asingkan RM2 sehari kali 5 hari seminggu kali dengan 4 minggu sebulan. 2 kali 5, 10, 10 kali 4, 40. RM40 seorang anak, 2 orang anak, RM80. Masukkan dalam satu envelope. Ini mungkin kita dah siap-siap lah tukar kepada duit RM1. Untuk bayar beli barang-barang dapur, sekian banyak sebulan. Jadi kita masukkan dalam satu envelope. Apabila kita pergi ke pasar, kita bawa envelope tersebut saja. Envelope lain yang untuk belanja sekolah anak, untuk bayar minyak kereta semua kita tinggalkan kat rumah dengan selamat. Jadi bila kita berbelanja untuk tujuan barang dapur, kita akan berbelanja mengikut berapa banyak duit yang ada dalam envelope tersebut. Ini antara cara-cara untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Baik. Dan berapa banyak nak masukkan dalam envelope tu sebenarnya berdasarkan bajet yang kita buat sebelum tadi. Jadi sebenarnya dia berkaitan, bajet tadi berkaitan dengan teknik envelope. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Emergency fund. Bila kita buat bajet, kita perlu juga letakkan satu jumlah untuk tujuan kecemasan. Sebab kita tak tahu, mungkin akan berlaku sesuatu yang kita tak jangka. Contohnya kereta rosak, ataupun kita sakit terpaksa pergi ke klinik, ataupun paip rumah bocor, bumbung bocor, ataupun kematian ahli keluarga. Jadi perkara-perkara yang macam ni, perkara yang kita tak jangka memerlukan wang. Jadi kalau kita put aside, kita letakkan ke tepi emergency fund, jadi sekiranya berlaku kecemasan sebegini, kita boleh gunakan duit dalam emergency fund ini. Jadi emergency fund ni sebenarnya boleh disekalikan juga dengan saving yang kita letak dalam tadi bajet kan, kita letak simpanan sebagai perkara utama. Sebahagian daripada simpanan tersebut adalah di dalam tabung untuk emergency fund.
kat mana nak letak duit untuk emergency fund ni? Kita boleh letak duit di dalam akaun-akaun yang mudah dikeluarkan. Contohnya kita letak dalam akaun bank. Kenapa saya kata mudah dikeluarkan? Sebab bila anda simpan duit dalam akaun bank, anda akan ada ATM card. Jadi kalau misalnya kata dalam keadaan-keadaan kecemasan boleh keluarkan duit dalam ATM melalui ATM card. Tapi dari segi pulangan ni, kalau letak duit dalam akaun simpanan di bank, pulangan dia agak rendah. Boleh juga simpan duit di tabung haji. Tabung haji senang tak nak keluarkan duit? Dulu susah sebab dulu mesti keluarkan duit kat tabung haji di kaunter tabung haji yang beroperasi hanya pada hari Isnin sehingga Jumaat waktu pejabat. Tapi pada hari ini tabung haji mempunyai satu kemudahan di mana anda boleh linkkan akaun tabung haji dengan ATM di beberapa bank. Contohnya Bank Islam, Bank Rakyat dan Maybank. Dan juga boleh dilinkkan ke online banking. Jadi sekiranya anda ingin keluarkan duit tabung haji di luar waktu pejabat, malah pada waktu hujung minggu boleh juga dikeluarkan sebab anda boleh guna kad ATM di Bank Islam, Maybank ataupun Maybank ataupun Bank Rakyat. Dan juga boleh menggunakan perbankan internet. Okey, untuk mengelakkan melepas peluang pula, kaedah yang pertama adalah bajet juga, mesti ada bajet. Keduanya perlu ada forced saving. Perlu ada satu jenis simpanan secara paksaan. Dan simpanan secara paksaan ni, di manakah yang sesuai untuk disimpan duit anda? Simpanan ni maknanya dalam bajet tu kita simpan dulu baru belanja. Dan kalau boleh biarlah simpan di dalam simpanan yang boleh mendatangkan pulangan yang agak tinggi. Maknanya dia bukan simpanan saja, dia simpanan ataupun pelaburan. Boleh tak letak dalam akaun bank? Contohnya di Bank Muamalat, di Maybank, Bank Islam. Boleh. Sebab mudah dikeluarkan juga di kala emergency, tapi pulangannya agak rendah. Simpan di tabung haji, pulangan dia lebih tinggi sedikit daripada letak duit di dalam akaun simpanan di bank. Letak duit di dana-dana yang diuruskan oleh Amanah Saham Nasional Berhad. Apakah dana-dana yang diuruskan oleh Amanah Saham Nasional Berhad yang anda tahu? ASB, ASN, Amanah Saham Didik. Sekarang pun Amanah Saham Didik dah dipanggil sebagai ASB. Dipanggil ASB 2 kalau tak silap saya. Dulu ada Amanah Saham Gemilang. Jadi ada banyak jenis dana yang diuruskan oleh Amanah Saham Nasional Berhad, dan di antara dana-dana ini yang paling kompetitif dari segi pulangannya adalah Amanah Saham Bumiputera. Lepas ni saya akan tunjukkan sejarah pembayaran dividen oleh Amanah Saham Bumiputera. Kemudian anda juga boleh melabur di dalam saham-saham amanah yang diuruskan oleh pengurus-pengurus dana. Contohnya oleh CIMB Wealth Advisor. Dia ada dana-dana dia tertentu. Public Mutual mempunyai dana-dana mereka juga. Sebenarnya konsep dia sama dengan Amanah Saham Bumiputera, Amanah Saham Nasional. Tetapi yang diuruskan oleh pengurus-pengurus dana ini biasanya adalah dana-dana yang dari segi risiko dia lebih tinggi daripada dana-dana yang diuruskan oleh Amanah Saham Nasional. Risiko yang tinggi ni maksudnya yang saya masukkan adalah harga dia, satu unit tu, dia boleh turun dan boleh naik. Harga dia boleh turun dan boleh naik. Jadi maknanya kalau kita beli hari ni, lepas 2 tahun, kalau harga dia turun dan tak naik-naik, maknanya kalau kita nak jual balik, kita jual dengan kerugian. Itu antara risiko yang perlu diambil. Okay, sekarang kita tengok sejarah dividen yang dikeluarkan oleh Amanah Saham Bumiputera. Okay, Amanah Saham Bumiputera ni, dia punya kadar dividen saya boleh katakan kompetitif lah. Dia tak tinggi sangat.
seperti pulangan yang anda boleh dapat sekiranya anda melabur di dalam bursa saham. Tapi kadar yang diberi adalah kompetitif, maknanya berdaya saing dan stabil dalam masa panjang. Dan amanah saham Bumiputera ini telah diputuskan harus, dari segi hukumnya harus kita melabur di dalam amanah saham Bumiputera berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga Majlis Fatwa Negeri Selangor. Yang ini untuk amanah saham Bumiputera. Saya tak cerita yang amanah saham nasional, amanah saham Gemilang, amanah saham Didik. Amanah saham Bumiputera saja. Atau biasa kita panggil ASB. Okay, ASB ni, kalau tengok pada sejarah dividen dia, pada awal tahun 1990-an dividen yang diberikan memang tinggi. Sebab waktu tu pasaran saham di Malaysia memang apa orang kata dari segi performance dia memang tinggi. Sebab duit yang dilaburkan oleh amanah saham Bumiputera ni sebenarnya dilaburkan di bursa saham dan juga di dalam beberapa saham lain, contohnya dalam saham di dalam pasaran bond. Jadi bila bursa saham melonjak tinggi, dividen yang dikeluarkan oleh amanah saham Bumiputera juga melonjak tinggi sebab amanah saham Bumiputera mendapat keuntungan daripada pelaburan mereka. Jadi pada tahun 1990 sehingga 1995 termasuk juga pada tahun yang negara kita mula menghadapi krisis kewangan 1997, kadar dividen campur bonus yang dikeluarkan oleh ASB semuanya 2 angka. 1990 kalau campur 2 tu 14%. 1991 12.5%. 1992 12.5%. 1993 13.5%. 1994 14.0%. 1995 13.0%. 1996 13.27. Kemudian dia start turun. 1997 11.5. 1998 10.5. 1999 10.02. 2000 11.75, 2001 10.00. 2002 sehingga sekarang tiap-tiap tahun single digit. Single digit tapi still kompetitif. 9%, 9.25, 9.25 pada tahun 2002, 2003 dan 2004. Kemudian 2005 9.0, 2006 8.5 dan tetap agak tinggi sekitar 9%. Cuma pada tahun 2015 hingga kini dia punya performance dia agak rendah sikit, 7.75 pada 2015, 7.75, 7.25 2016, 8.25 2017, 2018 7.0, 2019 tahun lepas 5.50. Okey, kalau saya tunjuk dalam bentuk graf, inilah dividen yang dikeluarkan oleh amanah saham Bumiputera sepanjang tahun 1990 hingga 2019. Jadi kalau kita tengok dia agak stabil dan agak kompetitif, tak tinggi sangat dan tak rendah sangat. Lebih tinggi daripada tabung haji, lebih tinggi daripada KWSP, tapi tak setinggi sekiranya anda melabur terus di dalam saham-saham yang diniagakan di bursa saham. Sekarang kita beralih kepada tabung haji pula. Tabung haji juga memberi kadar dividen, sekarang ni dia panggil hibah, yang kompetitif dan stabil. Dan bagusnya kita letak duit dalam tabung haji adalah zakat simpanan dibayar oleh tabung haji. Maknanya bila dia keluarkan dividen tu, sebelum tu dia dah bayarkan zakat bagi pihak kita sebagai penyimpan. Jadi dividen yang kita dapat tu kita tak perlu keluar zakat simpanan lagi sebab telah dikeluarkan oleh tabung haji. Dan dia punya dividen atau hibah tahunan pun agak tinggi juga pada awal tahun 1990-an hingga pertengahan 1990-an. Kalau tengok pada trend dia, sama juga macam ASB tadi. Pada awal tahun 1990-an hingga pertengahan, tinggi, kemudian dia turun sikit. Kemudian tahun 2000 dia start turun sikit-sikit. Dan dia stabil pada tahun 2007 hingga 2015. 2015 ke atas tu dia turun. Dan pada tahun 2015
yang kita hadapi dividen yang sangat rendah lah 2018. Kemudian dia naik balik pada 2019. Okey, itu antara dua instrumen yang saya kongsikan di sini, di mana kalau anda ingin membuat simpanan paksaan, forced saving, daripada letak duit dalam bank, duit tu cuma dapat pulangan yang sedikit, ada alternatif lain yang anda boleh letak duit anda dalam tabung haji ataupun ASB. Okey, sekarang kita tengok apa lagi jenis-jenis pelaburan yang anda boleh buat. Okey, saya nak tanya, anda kebanyakannya adalah peniaga kan, buat perniagaan. Anda ada buat caruman dalam KWSP ataupun tidak? Tak ada? Okey, ni satu berita baik yang dikeluarkan oleh KWSP. KWSP mempunyai satu skim yang dipanggil sebagai Aisaraan. Aisaraan KWSP. Skim ini khas untuk mereka yang bekerja sendiri dan juga kaki tangan yang telah menyertai skim pencen. Maknanya orang yang tak ada majikan nak carumkan untuk dia, macam anda semua, anda tidak bekerja, anda tidak makan gaji, anda bekerja sendiri, anda boleh buka akaun Aisaraan KWSP. Apa yang bagus tentang akaun Aisaraan KWSP ni, kerajaan akan bagi sumbangan kepada anda sebanyak 15% daripada simpanan yang anda masukkan, 15% setahun. Jadi kalau anda tengok tadi dividen yang dikeluarkan oleh ASB paling tinggi pun 14%. Tapi yang ni dia kasih 15%. Kerajaan kasih 15% daripada simpanan yang anda buat, tetapi tertakluk kepada RM250 je setahun. Apa maksud dia tu? Maksudnya kalau anda masukkan RM1,000, 15% daripada RM1,000 dapat RM15. Betul? Dapat RM150. Kalau anda masukkan RM2,000, 15% daripada RM2,000 adalah RM300. Minimum RM250, anda cuma dapat RM250 je. Tak dapat RM300. Tak. Lebih yang dapat apabila anda mencarum di dalam Aisaraan KWSP. Dapat pulangan, dapat satu sumbangan daripada kerajaan sebanyak 15%, maksimum RM250 daripada kerajaan. Dan dividen tahunan yang diumumkan oleh KWSP, contohnya pada tahun tersebut KWSP umumkan dividen 4.25%. Yang tu pun dapat macam orang lain juga yang mencarum dalam KWSP. Dan ketiganya ada skim khairat kematian. Sekiranya berlaku kematian, kita akan memberi sumbangan sebanyak RM2,000. Ini untuk program KWSP. Ini puan-puan boleh cuba tanya di kaunter KWSP nilai dan nilai gateway bersebelahan dengan berdiri dengan restoran. Cuba maklumat daripada KWSP. Okey, sekarang kita buat pembahasan. Empat senario. Senario pertama, anda simpan RM100 sebulan, tiap-tiap bulan dan tak keluarkan duit tersebut, tapi anda simpan bawah bantal. Senario kedua, anda simpan sama juga amount ni RM100 sebulan dan tak keluarkan duit tu. Tiap-tiap bulan tak keluarkan dan anda simpan di akaun simpanan di bank. Senario ketiga, anda simpan RM100 sebulan juga dan anda simpan di tabung haji. Senario keempat, anda simpan dan simpan saham Bumi Putra.
Dan sekiranya anda disiplinkan diri anda selama 10 tahun, mari kita lihat berapa nilai terkumpul yang ada di dalam akaun anda pada setiap senario. Senario pertama tadi simpan buah bantal. Simpan buah bantal maknanya duit tersebut tidak beranak. Keuntungan sebenarnya 0%. Anda tak dapat untung apa-apa. Tak dapat pulang apa-apa. Anda menyimpan RM100 sebulan selama 10 tahun, baki pada akhir 10 tahun adalah RM12,000. Jika anda simpan di akaun simpanan di bank, kita ambil purata simpanan interest dia, faedah dia ataupun kadar keuntungan dia 1.5%. Pada akhir tahun ke-10, wang tersebut mengembang sedikit menjadi RM12,843.27. Sekiranya anda letak di tabung haji ni untuk kiraan purata kadar keuntungan saya ambil purata dari tahun 2010 hingga 2019. Dalam masa 10 tahun tersebut, wang simpanan di dalam tabung haji mengembang kepada RM15,824.36. 38 sen. Maknanya lebih tinggi berbanding dengan letak duit tersebut di dalam akaun simpanan di bank. Dan senario keempat, berdasarkan purata kadar dividen daripada 2010 hingga 2019, puratanya 7.93%, jumlah simpanan atau pelaburan dalam dalam ASB tersebut akan mengembang kepada RM17,326.19 anggaran. Jadi di sini kita boleh nampak maknanya meletakkan duit di tempat yang betul, anda boleh mendapat pulangan yang lebih tinggi berbanding dengan simpan buah bantal ataupun simpan di dalam akaun simpanan di bank. Yang ini saya bagi contoh tabung haji dan ASB sebab pulangan dia agak orang kata stabil dan lebih tinggi daripada simpan duit di dalam akaun simpanan di bank, dan keduanya mudah untuk dikeluarkan in case of emergency. Ada juga pelaburan-pelaburan yang boleh dibuat di tempat lain. Contohnya anda boleh beli emas. Beli emas sekarang ni sejak 2-3 minggu lepas harga emas dia dah agak tinggi tapi dia ada turun naik sikit. Tapi dari segi kecairan dia tu agak susah nak dijual balik. Boleh jual balik tapi bila jual balik harga dia ada dipanggil macam harga beli tu jauh lebih rendah daripada harga pasaran. Lebih kurang 30% diskaun. Anda boleh juga melabur dalam saham di bursa saham. Memberi pulangan yang tinggi. Tetapi andai kata masa anda perlukan duit, waktu tu pelaburan anda harga dia tengah jatuh. Kalau anda jual waktu tu, anda akan rugi. Jadi kat situ dari segi orang kata apa? Store of value. Cara penyimpanan nilai dia tu sebabkan risiko yang tinggi. Jadi kat situ bila anda perlukan duit, mungkin pada waktu anda perlukan duit, waktu itulah stock market tengah jatuh. Jadi mungkin anda terpaksa liquidate atau menjual dengan kerugian. Okey. Kita bagi contoh. Senario pertama, Malik melabur RM1,000 dalam ASB pada tahun 2000. Setiap tahun setelah menerima dividen amanah saham Bumiputera, Malik keluarkan dividen tersebut. Maknanya RM1,000 tu dia tak keluarkan tapi dapat dividen katalah 9%, dapat RM90 tu dia keluarkan RM90. Tiap tahun dia buat macam tu. Kini September 2020, berapa jumlah yang ada dalam akaun ASB Malik? Senario kedua, Burhan. Burhan melabur RM1,000 dalam ASB pada tahun 2000. Masa yang sama. Setiap tahun Burhan tidak pernah keluarkan dividen ASB yang diterima. Maknanya tahun pertama kalau dah dapat 9%, RM90 tu dia tak keluarkan. Jadi tahun kedua, dividen akan dikira berdasarkan RM1,000 campur RM90. Dia lebih tinggi. Kini pada tahun September 2020, berapa jumlah yang ada dalam akaun ASB Burhan?
agak-agak. Untuk Malik, jumlah yang ada adalah jumlah pokok sahaja RM1,000. Sebab tiap-tiap tahun dia keluarkan dividen dia. Tapi Borhan, sebab dia tak keluarkan dividen tiap-tiap tahun, selama 11 tahun jumlah tersebut terkumpul sebanyak RM5,217.66. Ini kiraan yang saya buat ni berdasarkan dividen yang sebenar yang dikeluarkan oleh ASB sejak tahun 2000 sehingga 2019. Nampak beza tak? Nampak beza kalau anda keluarkan dividen tiap-tiap tahun, maknanya pokok dia balik semula pada pokok asal, prinsipal dia berbalik semula pada prinsipal asal dan duit tersebut tidak berkembang dengan banyak. Kalau tiap-tiap tahun keluarkan dividen memang tak berkembang langsung. Tapi kalau anda simpan dividen tiap-tiap tahun, pada jangka masa panjang anda akan nampak bagaimana wang tersebut telah berkembang. Baik. Kalau nak berkembang lagi banyak, kalau beranilah ambil risiko sikit, melabur menggunakan pembiayaan. Saya rasa ramai di antara kita yang buat ni. Ada tak di antara anda yang ada pelaburan ASB? Pembiayaan ASB dengan Maybank, CIMB Bank, RHB Bank, ada tak? Saya rasa ramai yang ada kan? Okay. Ada, alhamdulillah. Ni saya nak bagi contoh ni. Kalau anda melabur dalam ASB menggunakan pembiayaan berbanding dengan melabur menggunakan caruman tiap-tiap bulan. Okay, contohnya anda nak buat pinjaman ASB sebanyak RM50,000. Kadar pembiayaan sekarang ni agak rendah sikit. Dia Bank Negara pun dah turunkan kadar overnight policy rate OPR. Dan bank-bank pun dah banyak menurunkan dia punya KPA, kadar pembiayaan asas. Contohnya untuk pembiayaan 30 tahun, pembiayaan sebanyak RM50,000, ansuran bulanan adalah RM231.56. Okay, masa saya buat ni, saya ambil 30 tahun. Just nak tunjukkan dia punya kesan jangka masa panjang. Tapi bila saya tengok latar belakang peserta, ada yang berumur 40 lebih, ada yang 50 lebih, ada yang dah 61 pun ada. Sebab untuk pelaburan ni dia had umur dia 60 tahun. Jadi kalau misalnya kata anda dah berumur 40 lebih, boleh buat dalam 10 tahun atau mungkin 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Kalau anda dah umur 50 lebih, maknanya pembiayaan ni boleh buat dalam masa kurang daripada 10 tahun. Okay. Tapi tak apa. Saya just nak tunjukkan satu ilustrasi di mana sekiranya anda mengambil pinjaman sebanyak RM50,000 untuk dilaburkan di dalam ASB selama 30 tahun, ansuran bulanan anda adalah RM231.56. Sekiranya anda tidak mengambil pinjaman, anda masukkan duit yang sama jumlahnya RM231.56 tiap-tiap bulan dalam ASB. Nampak tak apa perbezaannya? Okay. Ni sebab saya buat 30 tahun jadi dia punya slide dia panjang sikit. Dia punya nombor ni nampak kecil. Okay, kolom ni adalah sekiranya anda mengambil pinjaman ASB. Kolom di sini sekiranya anda simpan tiap-tiap bulan RM231.56, tak ambil pinjaman. Berapa nilai ASB anda selepas 30 tahun? Selepas 30 tahun, nilai ASB anda sekiranya anda mengambil pembiayaan adalah RM249,197.56. Sekiranya anda tidak mengambil pinjaman, tiap-tiap bulan anda simpan RM231.56, jumlah ataupun nilai ASB anda selepas 30 tahun adalah RM212,333.44. Perbezaan dia lebih daripada RM37,000. Ini untuk 30 tahun. Tapi kalau kita tengok setiap tahun pun boleh nampak dia punya beza kan. Macam contohnya tahun pertama dengan pembiayaan termasuk dividen tahun pertama RM52,750. Tanpa pembiayaan termasuk dividen RM3,163.8. Dia banyak beza dia. Tapi kalau dengan pembiayaan ni RM52,750. Lepas tu outstanding kepada bank tu ada dalam RM48,000 lebih
Yang itu kalau misalnya kata nak stop pada waktu ni, kena settlekan loan tersebut lah. Jadi maknanya kalau tolak dengan 48,000 tu dalam baru 3,000 juga 3,000 lebih. Sebab loan ambil panjang. So maknanya kalau nak buat early settlement, janganlah buat early settlement pada tahun pertama atau tahun kedua. Mungkin boleh buat early settlement pada tahun ke-10, tahun ke-15. Okey, itu nilai ASB. Dividen. Dengan pembiayaan RM50,000, dividen pada tahun pertama RM2,750. Berbanding tanpa pembiayaan cuma RM152.83. Jadi boleh kat situ boleh nampak dividen yang kita dapat adalah lebih tinggi. Sebab apa? Sebab pelaburan kita lebih tinggi, pokok kita lebih tinggi. Dan pada akhir tahun 30, dividen yang kita dapat pada tahun 30 tersebut adalah RM12,991 dan untuk tanpa pembiayaan adalah RM11,057.44. Jadi jumlah dividen kita campurkan semua daripada tahun pertama sampai tahun 30. Tapi apa yang kita boleh dapat lihat di sini adalah sekiranya menggunakan pembiayaan ASB, dividen kita dapat tiap tahun adalah lebih tinggi daripada tanpa pembiayaan. Keuntungan bersih. Keuntungan bersih ni maknanya kalau kita ambil pembiayaan, tiap tahun kita dapat dividen and then kita tolak berapa banyak ansuran yang kita dah buat tiap-tiap bulan. Kemudian tolak juga dengan berapa lagi jumlah outstanding dengan bank. Kat sini pun kita boleh nampak setiap tahun sekiranya kita mengambil pembiayaan, keuntungan bersih kita jauh lebih tinggi daripada sekiranya kita melabur tanpa pembiayaan ASB. Jadi di situ kita boleh buat perbandingan. Okay? Kalau kita recap balik apa yang kita dah belajar tadi, kalau letak bawah bantal langsung tak beranak. Duit tu tak beranak. Letak dalam akaun simpanan di bank, kadar keuntungan dia sangat rendah. Letak di dalam tabung haji, agak tinggi. Dan apa lagi yang bagus adalah dia dah bayarkan zakat untuk kita. Dan dia punya hibah tu adalah stabil. Kompetitif dan stabil. Letak di ASB, lagi tinggi compare tu tabung haji. Stabil. Tapi lepas tu you kena bayar zakat lah sebab dia tak bayarkan zakat untuk penyimpan dia atau pelabur dia. Dan kelima, sekiranya kita mengambil pembiayaan ASB, yang tu kita boleh nampak dia punya kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil leverage. Maknanya dia punya kalau kantar kan, kalau kantar tu dia membesar kan. Maknanya dia punya kesan daripada mengambil pinjaman tu memberi keuntungan yang lebih tinggi kepada kita untuk pelabur dalam ASB. Okay? Alright. Jadi sekarang ni siapa yang ada soalan bolehlah onkan mikrofon dan juga boleh angkat tangan untuk bertanya soalan. Sebelum tu kita cuba buat satu refleksi diri. Rasanya dalam kehidupan puan-puan semua sebelum ni, puan-puan ada tak buat forced saving? Buat tak? Ataupun sebelum ni rasa nak buat tapi langsung tak buat? Tangguh-tangguh. Keduanya, senang tak untuk kita kurangkan kebocoran? Jadi kita kata kita buat bajet, kita buat bajet. Bila kita buat bajet tu kita tengok apakah perbelanjaan bagi setiap tujuan. Kemudian kita cuba bila kita nak pergi berbelanja tu kita telah asingkan duit-duit tersebut mengikut tujuan dia menggunakan teknik envelope. Kemudian apabila kita melabur atau menyimpan, selama ni adakah kita menyimpan di tempat yang pulangan dia rendah ataupun kita menyimpan di tempat yang pulangan dia lebih tinggi dan selamat, ataupun kita ni jenis yang mengambil risiko yang tinggi. Contohnya dengar orang kata, oh melabur dalam forex untung banyak.
So kita pun tak study betul-betul apa tu forex, kita pun masukkan duit dalam forex. Tengok-tengok sangkut bertahun-tahun. Rugi, tak dapat bayar. Ataupun orang cerita pasal labur dalam saham, di bursa saham. Kita tak ada ilmu nak melabur tak ada, dan kita tak ada masa nak monitor pelaburan kita. Tapi sebab orang cerita yang best-best semua, kita pun masukkan duit dalam tu. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, boleh angkat tangan. Ada tak function untuk angkat tangan sini? Tak ada. Kalau tak ada, terus onkan saja mikrofon. Kalau misalnya kan, kita dulu kita pernah buat. Lepas tu tiba-tiba ada masalah. Lepas tu kita macam keluarkan balik yang kita buat macam simpanan tu apa semua. Kalau macam kita nak mulakan balik, lebih baik ke tabung haji ke ataupun kita ke macam bank yang boleh pakai kad ATM tu. Macam kalau kita nak mulakan balik. Bank yang pakai kad ATM. Oh, maknanya macam ni. Dulu ada kan menyimpan. Dulu ada menyimpan. Kemudian yang kita dah simpan tu kita dah gunakan untuk tujuan lain lah. Mungkin ada keperluan yang khusus. Tiba masalah ekonomi. Kemudian kita nak start simpan balik. Mana yang lebih baik? Lebih baiknya adalah memilih tempat yang memberi pulangan yang lebih tinggi lah. Dan sekiranya duit tu memang kita rasa kita akan ada masa yang kita akan keluarkan dalam masa terdekat. Maknanya kita perlukan kecairan. Jadi macam kalau kita tengok tadi, antara contoh letak duit dalam bank dengan duit dalam tabung haji. Tabung haji sekarang ni mempunyai kecairan juga macam bank juga, sebab anda boleh gunakan, boleh linkkan kepada akaun simpanan di bank, kemudian boleh gunakan ATM, kad ATM untuk keluarkan duit daripada tabung haji. Tapi dari segi pulangan dia lebih tinggi kalau dibandingkan dengan pulangan di dalam ASB pun macam tabung haji juga. ASB sebab dia ada ejen tau. Dari segi kalau nak keluarkan duit, kalau macam kata terdesak nak keluarkan duit, kita boleh pergi kepada ejen-ejen ASB, contohnya RHB Bank, Maybank, AMD Bank dan juga pejabat pos. Okay. Jadi maknanya dari segi kecairan tu tetap ada, sama seperti simpan duit dalam bank, tapi pulangan dia lebih tinggi. Cuma dia kena tunggu setahun, lepas tahun lah baru dapat dividen. Kalau dalam akaun simpanan bank ni dia bagi setiap bulan. Hibah tu tiap-tiap bulan. Kalau simpan dalam perbankan Islam, walaupun dia bagi tiap-tiap bulan, tapi dia punya amount tu memang sangat sedikit. Okay, lagi satu tentang ASB ni. ASB dan mana-mana dana yang diuruskan oleh Amanah Saham Nasional Berhad. Amanah Saham Nasional Berhad ni dia ada portal Dia ada portal dia sendiri. Nampak tak agak-agak? Nampak tak yang saya tunjuk dalam dalam Google Chrome ni, My ASNB, nampak tak? Tak nampak Oh ni, nampak? Oh tak nampak. Okey, tak apalah. Dia ada portal ASNB ni dia ada portal, dia punya address www.myasnb.my. Okey. Dalam My ASNB portal ni, kalau anda dah ada akaun ASB ataupun akaun dalam mana-mana dana yang diuruskan oleh ASNB, melalui portal ni pun anda boleh keluarkan duit. Maknanya tak perlu pergi ke counter bank. Tapi cara dia, anda kena daftarkan dulu akaun bank mana dalam portal ni. Contohnya akaun bank Maybank anda.
Anda kena daftarkan dalam portal ni. Jadi anda boleh keluarkan duit daripada portal ASNB ni, masukkan ke dalam akaun bank anda, and then anda pergi ke ATM machine untuk keluarkan duit tu. Tapi untuk tujuan keluarkan duit melalui portal ni dia ada limit dah. 1 bulan RM500 je boleh buat keluar. Tapi itu adalah satu kemudahan yang diberilah. Berbanding dengan sebelum ni memang kena pergi ke kaunter ejen-ejen ASNB, sekarang ni dah boleh buat guna portal saja, guna internet saja.